Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atlif bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, dalam bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, kita dapat bersama-sama lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam maya ini bagi meneruskan lagi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu atau menimba ilmu berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Jadi daripada program kita yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center, pengisian untuk malam ini adalah merupakan program adalah kesinambungan daripada pembincangan yang lalu. Cuma pertemuan malam ini kiranya adalah metodologi qiraat yang baru. Setelah mana kita telah bincang sebelum daripada ini metodologi riwayat Qalun, metodologi riwayat Warash dan juga metodologi qiraat Hamzah. Jadi malam ini kita akan bincang metodologi yang baru ataupun usul qiraat yang baru bermula malam ini, iaitu qiraat Ibnu Katsir. Jadi Ustaz ucapkan ribuan terima kasihlah khususnya kepada Datin yang menganjurkan ataupun mempelawar Ustaz untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, asatizah semua, berkongsi ilmu dalam masa lebih kurang sejam setengah ini. Dan Ustaz ucapkan tahniah syabas kepada tim RH Qiraat Center yang bekerjasama untuk menjayakan program banyak program yang Ustaz tengok qiraat RH Qiraat Center. Alhamdulillah, semoga terus maju dan semoga terus dapat kembangkan ilmu Islam kepada masyarakat kita. Dan juga terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, asatizah semua yang ikuti program ini dalam Zoom dan juga di Facebook ataupun di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita, dan juga dengan kita memanfaatkan masa yang ada ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga permudahkan segala urusan kita, ya, urusan-urusan yang lain. Kita fokus ataupun kita bersibuk-sibuk dengan Al-Quran, mudah-mudahan Allah taala mudahkan urusan-urusan yang lain insya-Allah, ya. Selamat Hari Raya sekali lagi saya ucapkan. Selamat Hari Raya Idul Adha, ya. Mudah-mudahan ibadat korban yang kita lakukan hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Malam ni alhamdulillah ramai. Harap-harapnya insya-Allah hingga ke akhirnya lah. Dan kebetulannya qiraat yang akan kita sentuh pada malam ini ataupun 2-3 kali pertemuan saja, sebab memandangkan qiraat Ibnu Katsir berbeza dengan qiraat riwayat Qalun, riwayat Warash, yang mana dia tidak adalah taklah banyak sangat dari segi usulnya. Kalau nak dibentangkan secara laju 2 jam dah habislah pertemuan ataupun dah habislah kupasan untuk usul qiraat Ibnu Katsir. Tapi Ustaz sengaja melengah-lengahkan, sengaja bawa dengan perlahan. InsyaAllah paling kurang 2 atau 3 kali pertemuan kita dapat selesaikan usul qiraat Ibnu Katsir ini. Ya, tak susah insya-Allah. Tak ada susah sangat tentang bacaan qiraat Ibnu Katsir. Okey, mungkin yang baru join ataupun baru sertai
program pembentangan ataupun pembincangan berkenaan metodologi qiraat Ibnu Katsir ini mungkin kali pertama juga dapat bersama-sama dengan Ustaz. Ustaz perkenalkanlah sedikit secara ringkas ya, secara ringkas. Walaupun moderator tak perkenalkan, Ustaz perkenalkan diri Ustaz sendiri. Tapi rasanya dah dimaklumkanlah ya. Sekadar nak bertaaruf saja. Ustaz Muhammad Amiri Abdul Ghani ya, bertugas di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias di Nilampuri, Kelantan, Darul Naim. Orang Kelantan lah ni. Dan lepasan daripada peringkat ijazahnya daripada Universiti Azhar Mesir. Cuma bidang Muslimin. Tetapi minat dengan qiraat semualah. Bidang tu macam-macam bidang, tapi seronok ataupun suka belajar tentang qiraat. Tapi sebelum pergi ke Mesir itu, Ustaz sempatlah masuk sekejap di Institut Pengajian Tahfizul Quran wal Qiraat di Taman Ismail waktu dulu. Sekarang dah ditukar kepada nama Darul Quran ya. Dah adalah sedikit sebanyak basicnya. Jadi di Mesir alhamdulillah sempatlah bertalaqi dengan Syekh di sana. Selesailah 10 qiraat ya. Tak adalah susah sangat sebenarnya qiraat. Insya-Allah mudah. Jadi kita dah belajar dah satu qiraat iaitu Nafi', qiraat Nafi', Qalun dengan Warash, dan sekarang kita masuk qiraat yang kedua. Tapi besok petang qiraat yang qiraat satu lagi, qiraat Hamzah. Jadi dalam RH Qiraat Center ni Ustaz bimbing tuan dan puan-puan, dan sekarang ni dah 3 qiraat. Jadi lagi ada 7. Dah tak banyak lagi lah ya. Okey. Baik, usul qiraat Ibnu Katsir. Sesi pertama pada malam ini. Sebelum daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, setiap kali masuk qiraat yang baru, metodologi yang baru, Ustaz akan perkenalkan secara nama imam qiraat beserta perawi. Mungkin dah ramai dah yang kenal, cuma tak ingat. Ataupun dah ramai yang ingat, alhamdulillah ya. Jadi kita cuba tengok nama-nama imam-imam qiraat. Bukan imam-imam dekat ini, ataupun kita dipanggil ulama qurra yang pakar dalam bidang Al-Quran. Kesemuanya ada 10 imam. 10 imam guru besar dalam ilmu qiraat ini ada 10. Okey, yang pertamanya Nafi'. Setiap imam ini ada 2 perawinya, muridnya. Ada yang murid secara langsung, ada murid yang melalui perantaraan. Jadi yang pertamanya Nafi', perawinya ialah Qalun dan Warash. Alhamdulillah selesai. Kita dah selesai lengkap metodologi qiraat Nafi', Qalun dan Warash. Tuan-tuan dan puan-puan, dan Warash boleh tengok di YouTube yang Tina punya ada, yang private group pun ada, dalam Facebook Ustaz pun ada, dalam Facebook RH Qiraat Center pun nampak dah masuk, jadi boleh tengok dan banyak alhamdulillah ya. Boleh ambil peluang untuk ikuti rakaman tersebut. Yang kedua yang kita belajar pada mula malam ni ialah qiraat Ibnu Katsir. Rawinya ada 2, Al-Bazzi dan Qumbul. Jadi kita akan belajar dua-dua. Masa Nafi' dulu kita belajar satu-satu. Habis Qalun baru belajar Warash. Tapi Ibnu Katsir ini kita akan pergi 2 serentak. Al-Bazzi dan Qumbul. Sebab 2 ni tak adalah beza banyak sangat. Ya. Jadi senang. Okey, yang ketiganya ialah qiraat Abu Amr. Qiraat Abu Amr, perawinya ialah Ad-Duri dan As-Susi. Ya, Ad-Duri dan As-Susi. Yang ni Ustaz pernah secara ringkas kemarin. Okey. Yang keempat Ibnu Amir. Perawinya ialah Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima, ini yang masyhurlah di kalangan kita. Rasanya dah ramai, alhamdulillah ramai dah tahu, nama Imam Asim. Qiraat yang kita baca hari-hari Al-Quran itu namanya qiraat Asim.
Dulu-dulu mungkin tak berapa ramai tahu, dia tahu baca Quran. Alhamdulillah dia baca betul, tapi bila kita tanya kiraat apa yang dibaca, dia tak boleh nak jawab. Dululah. Sekarang alhamdulillah ya, dah hebat, dah boleh siap sebut nama Asim secara lengkap lagi. Alhamdulillah. Dan di bawah Asim tu ada nama perawinya dua ya, Syu'bah dengan Hafs. Nah, Hafs tu yang kita baca hari-hari. Riwayat Hafs. Kita baca Al-Quran hari-hari itu namanya riwayat Hafs. Hafs ini merupakan murid kepada Asim. Jadi riwayat Hafs qiraat Asim. Okey, riwayat Hafs qiraat Asim. Okey. Baik. Kalau ada di chat kan, bantu saya Kak Lina ataupun Kak Ros, kalau ada yang di chat ada soalan apa betul terbaca Facebook sebagainya, bantu. Okey, yang keenam Hamzah. Ini setiap hari Selasa, tuan-tuan dan puan-puan. Bolehlah join hari Selasa petang besoklah. Ya, pukul 5 suku sampai 6.30. Qiraat Hamzah. Kita dah pun selesai metodologi qiraat Hamzah, cuma kita dah masuk dalam praktikal. Dan kita dah baca ayat demi ayat daripada surah Al-Baqarah. Okey. Yang ketujuh qiraat Al-Kisai. Jadi daripada 1 nombor 7, qiraat Al-Kisai ini perawinya Al-Laits dan Ad-Duri, daripada 1 sampai 7 merupakan Thariq Asy-Syatibiyah. Thariq Asy-Syatibiyah. Ya, di mana kalau kita biasa dengar Thariq Syatibi, Thariq itu mengumpulkan 7 qiraat sahaja. Ya, dikumpulkan 7 qiraat sahaja. Kemudian nombor 8 Abu Ja'far. Qiraat Abu Ja'far perawinya ialah Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammas. Okey, itu yang ke-8. Yang ke-9 qiraat Ya'qub perawinya Ruwais dan Rawh. Dan yang terakhir Khalaful Ashir. Khalaf ke-10. Al-Ashir itu ke-10 lah. Khalaful Ashir. Perawinya Ishaq dan Idris. Daripada nombor 8, 9, 10 ia merupakan qiraat yang disusun ataupun mengikut Thariq Ad-Durrah namanya. Thariq Ad-Durrah. Okey. Jadi kalau 7, 1 hingga 7 Thariq Syatibi, 8, 9, 10 Thariq Ad-Durrah. Datang pula Thariq satu lagi, Thariq Jazari ataupun disebut Thayyibatun Nash. Thariq Thayyibah ini dia kumpulkan 10 sekaligus. Ataupun dipanggil dia sebagai qiraat kubra. Qiraat kubra. Yang ni, yang Thariq Syatibi plus dengan Thariq Ad-Durrah ni dipanggil qiraat surah. Datang Thariq Thayyibah pula, kumpul 10 kali sekaligus, itu dipanggil qiraat kubra. Itulah istilah-istilah yang secara ringkas Ustaz sebut sebagai ulangan kepada apa yang telah dibincangkan juga sebelum ini. Ya, panjang lebar juga dibincangkan sebelum ini. Untuk raikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru ikuti. Baik. Okey. Qiraat Ibnu Katsir, ya, sekali lagi Ustaz sebut qiraat Ibnu Katsir yang kita nak belajar ini, perawinya satu namanya Al-Bazzi dan yang keduanya ialah Qumbul. Boleh ingat? Satu Al-Bazzi dan satu lagi Qumbul. Dia tak adalah sama semuanya, tak. Dia adalah beza sedikit-sedikit. Sedikit banyak tu ada beza antara Bazzi dengan Qumbul. Jadi dia macam ni. Kalau kita baca qiraat ataupun sesuatu ayat itu tidak ada beza antara Bazzi dengan Qumbul, kita bolehlah kata ini qiraat Ibnu Katsir. Faham di situ? Kalau seseorang itu sebut qiraat Ibnu Katsir, bermakna ia merangkumi Al-Bazzi dengan Qumbul serentak. Al-Bazzi dengan Qumbul. Tapi sekiranya ada beza antara Bazzi baca lain, Qumbul baca lain, maka kita kena nisbahkan kepada ini bacaan Bazzi, kita kata ini bacaan Qumbul, macam tu. Jadi kalau dua-dua tu sama antara Bazzi dengan Qumbul, kita boleh itlakkan terus kepada nama qiraat Ibnu Katsir. Ya. Okey, itu peristilahan, ya, cara kita nak faham. Okey, baik, seterusnya ini dipanggil bawah tu dipanggil riwayat. Bawah dipanggil riwayat. Okey, untuk yang pertama
kita kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta kan. Kita kenali dulu siapa dia Ibnu Katsir ini. Ibnu Katsir. Okey. Ibnu Katsir Al-Makki. Nama penuhnya ialah Abdullah bin Katsir bin Amr bin Abdullah bin Zadan bin Fairuz bin Hurmuz Al-Makki Ad-Dari. Digelarkan juga sebagai Abu Ma'bad. Ya, ini kita tak adalah ujian apa-apa, tak ada exam apa ni. Ini untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Tak pernah ada ujian sebelum ni. Cuma sebelum hari itu adalah kuis kejap kan. Ini tak ada ujian apa-apa. Jangan bimbang ya. Ini untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Ringkasnya Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Katsir namanya ialah Abdullah. Nama sebenarnya Abdullah. Anak kepada Katsir. Tiba-tiba terkenal dia dengan nama anak Katsir. Siapa tu anak Katsir? Kalau kita siapa tu anak Pak Lah? Namanya tak tahu tapi terkenal dengan Pak Lah. Jadi disebutlah anak Pak Lah. Kan? Ataupun ni budak ni siapa ni? Ini budak ni anak Muhammad. Maknanya terkenal nama bapa dia. Jadi dia sebenarnya ini nama dia ialah Abdullah, tapi bapa tu lebih terkenal, dipanggillah anak kepada Katsir, Ibnu Katsir. Ya. Bukan namanya Ibnu Katsir, namanya Abdullah. Okey, Abdullah bin Katsir. Baik. Dinisbahkan kepada Ad-Dari. Ya, Ad-Dari. Gelarannya juga Ad-Dari. Kerana beliau ni seorang penjual minyak wangi, tak pasal-pasal. Dia ni jual bisnes ya. Imam qiraat, kalau kita baca biografi mereka ni ramai yang kerja bisnes, businessman. Businessman. Jadi dia ni penjual minyak wangi. Jadi masyarakat Arab namakan penjual minyak wangi ni sebagai darian, yang mana dinisbahkan kepada satu tempat di Darin, namanya Darin yang terletak di Bahrain. Iaitu tempat pengambilan minyak wangi waktu tu. Ya, jadi oleh kerana dia ulang-alik daripada situ, maka orang gelarkan juga ataupun nisbahkan dia sebagai Ad-Dari. Dia lahir di Mekah, ya. Lahir di Mekah tahun 45 Hijrah, masa zaman Muawiyah. Okey, maknanya di kalangan tabi'in lagi dia ni. Dan beliau adalah imam qiraat yang sangat fasih di Mekah. Sebab itu Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, disandar kepada tempat kelahirannya Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan lahir kat mana? Sandar apa ni, taruh dekat belakang. Ustaz Al-Kalantani, orang Kelantan lah tu. Orang Selangor lah tu. Kan? Singapura. Ya, jadi dalam sanad, biasanya orang tengah tu bila dia tak laki dia dapat sanad, ujung dia letak Al-Kalantani, Asy-Syafi'i, apa lagi lah. Kan? Jadi dia Ibnu Katsir ni Al-Makki. Kenapa? Dia anak kelahiran Mekah. Okey. Sehingga akhir hayatnya dan pernah menjadi qadhi, dan beliau adalah daripada kalangan tabi'in. Sempat bertemu beberapa orang di kalangan sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair, Ayyub Al-Ansari, Mujahid bin Jabir, membantu kepada Abdullah bin Abbas dan meriwayatkan bacaan daripada mereka. Maknanya Ibnu Katsir ini sempat bertemu dengan sahabat ini dan sempat juga mengambil bacaan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Mekah tahun 120 Hijrah. Lahirnya tadi 45 ya. Lahirnya tadi 45 dan wafatnya pada tahun 120 Hijrah pada masa Hisham bin Abdul Malik. Baik, perawinya yang masyhur ialah Al-Bazzi. Dia ramai anak murid tapi perawinya ataupun yang meriwayatkan bacaannya yang masyhurnya ialah Al-Bazzi dan Qumbul. Tapi Bazzi dan Qumbul ini tak bertalaki direct dengan Ibnu Katsir. Bahkan mereka ini mengambil secara perantaraan.
ya, secara perantaraan, maknanya melalui anak murid kepada Ibnu Katsir, ya. Oleh kerana mereka ini terkenal, maka mereka ini diletakkan sebagai atau diangkat sebagai periwayat bacaan Ibnu Katsir, ya. Dan Imam Syafi'i pernah menakalkan qiraat ini. Imam Syafi'i, kita mengikut apa yang disebutnya Imam Syafi'i baca qiraat Ibnu Katsir dan dia seraya berkata bacaan kami adalah qiraat Ibnu Katsir, ya. Imam kita lah, imam dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, Ibnu Katsir. Baik. Kita pernah dengar tafsir Ibnu Katsir. Kita pernah dengar tafsir Ibnu Katsir. Jadi sebenarnya tafsir Ibnu Katsir itu orang lain. Bukan Ibnu Katsir yang merupakan imam qiraat ini. Jadi Ustaz bawakan sini sebab selalu orang bertukar, silap faham. Ya, kalau Ibnu Katsir yang merupakan penyusun kepada tafsir Ibnu Katsir, namanya ialah Din Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir. Lekat nama apa ni terkenal dengan nama Ibnu Katsir. Maknanya daripada datuk dia lah, bin Katsir. Kalau qiraat tadi Ibnu Katsir itu merupakan bapaknya. Ini dah datuk, ya. Ad-Dimashqi Al-Qurashi Asy-Syafi'i. Lahirnya 700 Hijrah. Ibnu Katsir yang imam kita nak belajar ni lahirnya 45 Hijrah. Ya, yang ni lahirnya tahun 700 Hijrah dan meninggal tahun 774 Hijrah. Okey, yang ni kitabnya. Biasa nampak kan? Alhamdulillah sekarang dah ada pun terjemahannya. Tafsir Ibnu Katsir ni tafsir yang menjadi rujukan ramai lah. Kitab-kitab tafsir yang terkemudian memang banyak refer kepada tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir dia banyak mengambil daripada tafsir ayat Al-Quran dengan Al-Quran dan dengan sunnah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi faham ya? Jadi qiraat Ibnu Katsir bukanlah Ibnu Katsir itu bukanlah merupakan penyusun kepada tafsir Ibnu Katsir ini. Orang yang lain-lain, ya. Okey, baik. Secara tak tunjuk secara gambar raja tentang sanad, ya, sanad qiraat Ibnu Katsir. Ini guru-gurunya, antara guru-gurunya lah pada kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dirbas Maula Abi Ibnu Abbas, Abi Hujjaj Mujahid bin Jabrin Al-Makki, Abi Sa'ib As-Sa'ib Al-Makhzumi. Mereka ini pula ambil daripada sahabat yang memang terkenal dengan Al-Quran ini, Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Kemudian juga ambil daripada Umar Al-Khattab. Okey. Dan manakala Abi Hujjaj Mujahid ambil daripada Abdullah bin Sa'ib. Dan juga ambil bacaan daripada Abdullah bin Abbas. Ini nama-nama yang tak asing lah dalam ilmu Al-Quran ni. Kemudian mereka ini semuanya, Abdullah bin Abbas juga ambil daripada Ubay bin Ka'ab. Dan Abdullah bin Abbas juga ambil daripada Zaid bin Thabit. Maknanya sahabat pun dia belajar daripada sesama mereka juga. Ada yang sempat bertalaki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang tak jumpa Rasulullah, mereka bertalaki dengan sesama mereka, ya. Kadang-kadang faktor tempat, faktor macam-macam lah, tak berkesempatan untuk talaki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesemua sahabat ini, Umar Al-Khattab, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, mengambil bacaannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, qiraat Ibnu Katsir adalah merupakan qiraat yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan rekaan Ibnu Katsir, tak, ya. Jadi di bawah Ibnu turun sampailah kepada kita semua yang kita nak belajar ni, ya. Cuma yang Ustaz tahulah, setakat yang Ustaz tahu, qiraat ini taklah diamalkan lagi. Maknanya di Mekah sendiri pun tak baca lagi qiraat Ibnu Katsir.
Walaupun waktu dulu memang mereka baca qiraat Ibnu Katsir, sekarang dah tak, mereka dah baca ataupun mereka mengamalkan bacaan seperti Hafs. Riwayat Hafs tu lagi mudah lah, ya. Lagi senang. Okey, selesai. Ustaz ada lagi pasal Al-Bazi dan Kumbul. Kita tinggalkan dulu yang tu. Kita masuk metodologi yang pertama kita nak bincang daripada qiraat Ibnu Katsir, ialah yang pertama tentang bab basmalah. Basmalah ni Bismillahirrahmanirrahim lah, ya. Singkatan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang isti'adzah tu kita tak bincang kerana semuanya sama saja. Ya, mana-mana qiraat tentang isti'adzah tu sama saja. Kamu nak baca Quran, kamu mulakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana-mana qiraat. Tapi bab basmalah ni ada sedikit perbezaan di kalangan imam qurra. Baik, bahagian yang pertama nak kongsikan tentang bagaimana kita nak menyambung di antara dua surah. Kecuali surah Taubah. Kita tak bincang lagi surah Taubah. Kita tutup dulu yang itu. Kita mana-mana surah yang kita nak sambung. Di antara satu surah dengan surah yang dua. Contoh tuan-tuan dan puan-puan baca Qul Huwallah. Selesai baca Qul Huwallah walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nak baca pula Qul a'udzu birabbil falaq. Kan? Selesai baca Qul a'udzu birabbil falaq sampai wa min syarri hasidin idza hasad, kita nak baca lagi Qul a'udzu birabbin nas. Jadi di sana ada perbincangan di kalangan ulama qurra, diletakkan tajuknya bab basmalah, tentang basmalah ataupun bainas surataini, di antara dua surah. Adakah nak kena baca bismillah ke tak payah baca bismillah ke, macam mana nak buat? Okey. Baik. Jadi kita tengok ini bagi qiraat Ibnu Katsir senang saja. Kenapa Ustaz cakap senang? Kerana kita dah belajar pun Hafs. Jadi ringkasnya tentang basmalah ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi yang Hafs macam mana bacaannya, Ibnu Katsir gitulah bacanya, iaitu dia kena baca basmalah. Kita dah habis surah apa ni? Surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nak masuk Qul a'udzu birabbin nas, tak boleh terus lompat Qul a'udzu bin nas, kena baca dulu basmalah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kena kata basmalah, kena kata bismillah. Jangan silap faham, ya. Idza hasad basmalah. Bukan, tak payah katalah basmalah tu, bismillah. Ya, ni kalau tak jelaskan bimbang juga, takut tersalah faham, ya. Okey. Bila kita kena letakkan basmalah, kena baca basmalah, kena baca bismillahirrahmanirrahim, maka dia pecah kepada 3. Ini ulang kaji yang Hafs lah ni. Seolah-olah ni ulang kaji yang Hafs. Tuan-tuan dan puan-puan faham yang ni balik yang kalau tak tahu lagi yang Hafs, sekarang kita tahu. Sebab itu kita belajar qiraat ni, kita tak rugi. Kita tak rugi. Walaupun bincang qiraat itu, tetapi kita akan refer, buat perbandingan. Oh, Hafs ni macam mana? Ini pula macam mana? Jadi di sana kita boleh buat perbezaan ataupun perbandingan. Lagi dapat menambahkan ilmu kita. Ya. Baik, jadi bila kita letak basmalah, kita pecah kepada 3. Iaitu pertama dipanggil qat'ul jami'. Qat'ul jami' ni maknanya putus semua. Putus semua bila dah kita baca akhir surah, qat'ul jami' macam ni. Contohnya lah kita baca surah Fatihah, ya. Habis surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita kan berhenti situ. Itu panggil al-qat'u. Kemudian kita bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti. Ambil nafas baru. Alif lam mim. Itu dipanggil qat'ul jami'. Potong semua atau putus kesemuanya. Ya. Itu wajah yang pertama. Baik. Ataupun kita nak baca dengan wajah yang kedua apa? Wajah yang kedua, waqaf akhir surah. Berhenti akhir surah, kemudian sambung basmalah dengan awal surah. Ya, sambung awal basmalah
basmalah dengan awal surah. Okey, macam mana nak buat ni? Contohnya lah, tadi kita baca Fatihah, kita terus surah Al-Baqarah. Kita pun baca lagi sampai habis Baqarah. Wah, hebat betul. Sampai habis surah Baqarah ya. Pernah tak? Daripada awal sampai habis Baqarah. Memang Ustaz Tabit spring lah kalau tuan-tuan dan puan-puan. Tak ganjak. Sambung terus. Habis surah Baqarah. Nak masuk surah Ali Imran. Maka macam mana kita buat? Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu akhir surah Al-Baqarah. Kita stop di situ dulu. Ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Mi alif. Mi alif. Itu kita dah sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Mi alif lam mim. Dah beza dah yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita berhenti semua kan. Yang ni kita sambung bismillah dengan alif lam mim. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi senang. Tapi yang ketiga lagi senang ni perlu kepada nafas yang panjang. Tangki minyak kena besar. Kalau tangki minyak tu kecil tak boleh nak buat. Ya. Macam mana? Sambung semua. Waslul jami'. Ya, sambung ke semuanya. Sambung akhir surah dengan basmalah, kemudian sambung pula dengan awal surah. Contohnya lah, anta maulana fa'al qaumil kafirin nabis. Nampak? Nabis kita terus. Alal qaumil kafirin bismillahirrahmanirrahim. Mi alif juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mi alif lam mim. Sambung semuanya. Jadi bila kita nak sambung semuanya, kita kena tahulah baris itu baris apa. Tuhan Maulana fansurna qaumil kafiri. Nun baris atas. Bismillahirrahmanirrahim. Mim itu baris bawah. Nak sambung semua, tapi semua kita matikan. Tak boleh. Tak boleh baca gitu. Ya, contoh anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Bismillah. Itu dah putus dah matikan nun. Kafirin alif lam. Tak boleh gitu. Dari segi tajwid itu salah lah. Dia tak berubahkan makna. Ya. Adalah sampai berubahkan makna, tapi dari segi tajwid itu dah berlaku kesilapan di situ. Ya. Okey. Baik, selesai di situ bahagian faham di sini. Rupanya Ibnu Katsir senang je, sama dengan Hafs je. Kan? Kena ada basmalah. Okey, Ustaz ambil bahagian yang kedua, tambah sedikit. Ulang kaji sekali lagi yang pembincangan ini tentang apa? Tentang bagaimana kita nak sambung akhir surah dengan awal surah At-Taubah. Tadi mana-mana surah kita boleh buat macam tu. Bila satu surah tu dia nak masuk surah At-Taubah, surah Taubah ni duduk dalam juzuk yang ke-10, maka dia boleh 3 wajah juga. Okey, pertama dipanggil al-qat'u. Kita putuskan. Innallaha bikulli syai'in alim. Habis di situ, ya, kita berhenti. Lepas tu kita bernafas. Mula pada awal surah Taubah bunyinya bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, itu wajah yang pertama. Innallaha bikulli syai'in alim tu surah yang terletak sebelum surah Taubah, iaitu surah Al-Anfal. Ya, surah Al-Anfal. Ataupun kita boleh buat macam ni, kita sambung semuanya waslul jami', sambung terus, tak berhenti ya. Tak berhenti. Terbalik pula yang ni. Kejap ya. Ustaz betulkan di di slide. Okey. Dia right to left. Okey. Sekejap ya, bagi laluan azan sekejap. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, baik, kita sambung ya. Yang kedua, wajah bagaimana nak sambung mana-mana surah dengan surah Taubah. Cuma di sini Ustaz ambil akhir surah Al-Anfal masuk ke surah At-Taubah. Kenapa pilih surah Al-Anfal? Kerana dia duduk dekat. Lepas Anfal, Taubah. Tak kisah ya sebenarnya, tak kisah nak ambil Fatihah, Taubah terus pun boleh. Nak ambil Baqarah terus Taubah pun boleh. Ya. Tapi biasa dalam buku-buku tajwid banyakkannya ambil contoh Al-Anfal sambung Taubah. Yang keduanya ialah kita sambung terus. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Itu cara nak sambung terus dipanggil wajah waslul jamil. Okey. Yang ketiganya ialah kita baca wajah saktah. Saktah habis satu Innallaha bikulli syai'in alim. Okey. Tempo diam tu hanya 2 harakat. Itu saktah ya. Makna saktahnya berhenti seketika. Berhenti seketika dalam tempoh 2 harakat. Okey, 2 harakat. Jangan silap faham 2 rakaat, 2 harakat. 2 rakaat tu lama sangat, 2 harakat sahaja. Dan kemudian teruskan bacaan nafas yang sama, ya. Takut tak tersalah pula. Ini tak perlu niat apa-apa ya. Saja aku berhenti 2 harakat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Kita baca, kita berhenti, memang kita nak saktah, kita sambung bara'atun minallahi wa rasulih, guna nafas yang sama. Itu makna saktah. Ya, alim. Kemudian senyap sekejap, bara'atun minallah. Dan semuanya ini kita baca tak dibaca dengan basmalah. Dah tak dibaca dengan basmalah. Kita pun ingat, macam pernah belajar yang hafs dulu. Yalah, samalah. Ibnu Katsir pun gini juga. Ni sebagai ulang kaji.
Jadi betulnya tak perlu baca bismillah. Kerana kenapa tak perlu dibacakan bismillahirrahmanirrahim? Kerana dalam surah Taubah tu kalau kita tengok dalam surah Taubah dia tak tulis pun dia tak tulis pun bismillahirrahmanirrahim. Tulis nama surahnya saja. Suratul Taubah. Kemudian bara'atu. Bara'ah berbeza dengan surah-surah yang lain, atas tu ada nama surah, bawah tu ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang tanya kenapa tak perlu baca bismillah? Kerana dia tak ditulis. Itu jawapan mudah. Kenapa tak baca basmalah ni? Tak ditulis, nak baca buat apa? Soalannya gitu, ya. Senang kan jawapan gitu. Kenapa tak ditulis? Kenapa tak dibaca? Kerana tak ditulis. Lain pula dia kata, kenapa tak tulis? Itu masalah sikit lah. Nak kena fikir jawapannya panjang sikit. Kenapa tak ditulis? Kan? Tadi takat dia tanya kenapa tak dibaca. Selesai dah jawapan kita. Okey. Baik, yang ketiga kita masuk Ummul Quran, ya, tentang surah Fatihah. Sekarang ini sebagai mukaddimah, ya, sebagai kelas yang pertama untuk malam ini, Ustaz bawa surah Al-Fatihah. Ya, lepas ini kita bawa surah Baqarah pula, tak. Ini biasa dalam kitab-kitab qiraat, pembincangannya biasanya dia akan bawa surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Setengah-setengah kitab-kitab qiraat, ya. Ummul Quran. Baik, dalam bacaan surah Al-Fatihah ini, perbezaan antara Hafs dengan qiraat Ibnu Katsir, ya. Ustaz ambil riwayat Al-Bazzi dulu. Riwayat Al-Bazzi, kalimah Maliki, bagi riwayat Al-Bazzi dibaca dengan tanpa alif. Maliki. Tak dipanjangkan mim. Maliki, ya, dibaca dengan Maliki. Itu dah biasalah kalau orang dah belajar qiraat, Qalun ke Warash, dia dah biasa dah baca Maliki Yaumiddin. Satu. Yang kedua, kalimah alaihim. Kalimah alaihim dia baca dengan alaihimu. Mim dibariskan dengan baris depan dan dipanjangkan dengan 2 harakat. Alaihimu. Nanti kita ada bincang khusus pasal mim tersebut, ya. Ini Ustaz sebut secara umum dulu. Alaihim, bagi Bazzi dia baca dengan alaihimu. Okey. Baik, Ustaz perdengarkan sekali untuk riwayat Al-Bazzi. Tuan-tuan dan puan-puan ambil ambil maklum cara bacaan Al-Bazzi, ya. Ustaz perdengarkan. Nak suruh seorang-seorang baca memang kita tak suruhlah waktu malam ni. Kalau besok untuk qiraat Hamzah memang peserta yang baca, ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu namanya bacaan riwayat Al-Bazzi. Bukannya susah sangat, beza sikit je. 2 tempat, Maliki dengan alaihimu. Okey, selesai. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, rupanya boleh besar. Okey, pergi pula perawi yang kedua, namanya riwayat Kumbul. Riwayat Kumbul. Okey, riwayat Kumbul ini bezanya dengan Hafs. Pertama, Maliki, bacanya Maliki, sama dengan Bazzi. Alaihim, dia baca alaihimu, sama dengan Bazzi. Sama dengan yang tadi. Cuma dia ada beza sikit dengan Al-Bazzi, ialah kalimah as-sirata ayat ke-6 dan sirata ayat ke-7. Kalimah ini as-sirata dan sirata bagi riwayat Kumbul dia baca sad itu dengan huruf sin. As-sirata dan juga sirata. Bahkan semua tempat dalam Quran kalimah as-sirata ataupun sirata, maknanya yang ada alif lam ataupun yang tak ada alif lam, dibaca sad tu dengan huruf sin. Bacaan siapa ni? Bacaan Kumbul, ya.
namanya bacaan kumbul. Okey. Dalam Qurannya dia buat gini. Dia ada letak sin atas sad. Kita baca Quran hafs kan, kita pernah jumpa tak? Pernah tak? Kita ingat tak ada sin atas sad? Dalam bacaan kita pun ada berlaku itu, tukar sad jadi sin. Dalam bacaan kumbul ini, bagi kalimah ini, dia letakkan huruf sin atas huruf sad. Kalau mungkin kita timbul soalan, kenapa tak tulis sin terus? Kan? Kenapa tak tulis sin terus? Tak boleh. Dia asal penulisan kalimah ini memang ditulis dengan huruf sad. Jadi tak boleh ubah. Tak diubah sampai kiamat, tak diubah. Kekal dengan sad. Jadi sin yang datang tu adalah datang kemudian. Dia datang pada zaman penandaan Al-Quran. Barisnya atas, barisnya bawah, baris, tanda titiknya, huruf sebagainya. Jadi diletakkan tanda sin atas sad sebagai memberi perhatian kepada pembaca. Kalimah ini kamu dah baca dengan kumbul, baca dengan huruf sin. Ya. Okey, Ustaz mendengarkan bacaan kumbul surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi mungkin ada juga soalan timbul, okeylah sad baca maknanya macam mana pula? Okey. Dia dalam bahasa Arab, dalam bacaan Al-Quran kita jumpa kalimah yang bertukar huruf itu, kadang-kadang ada berubahnya makna, ada juga yang tak berubah makna. Kalau kalimah ini as-sirata sad dibaca dengan sin, dia tak berubah makna. Tetap makna yang sama, jalan. Ya, tunjukilah kami jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi sama juga baca dengan sad ataupun dengan sin. Sebab itu kalau seorang itu dia tak mampu baca dengan sad dan salat, dia baca hafs tapi dalam bacaannya tak jadilah sad dia jadi sin, maka salat dia tetap sah kerana ada dalam qiraat yang baca macam tu, ya. Ada macam yang baca dengan huruf sin. Cuma berlaku kesilapannya ialah dia campur aduk dari segi qiraat. Dari segi bacaan itu bercampur aduk, kalau ikut di kalangan ulama qurra menghukumkan salahlah bacaan tersebut. Tetapi dalam kita buat solat ini yang menjadi ukurannya ataupun yang ini di kalangan ulama fuqaha. Dalam ulama fuqaha bincang maknanya sah-sahlah. Kalau di kalangan ulama qurra memang tak boleh baca macam tu. Salah. Okey. Jadi kita kena orang panggil dalam bab ibadat dalam solat itu tak boleh straight sangat. Kita kena tengok pandangan-pandangan ulama fuqaha. Ya. Ni asyik mufaraqah je. Kenapa mufaraqah? Imam tu baca tak cukup satu harakat lagi. Kan? Tak cukup. Panjang dia tak cukup satu lagi. Dia baca dia baca 3 harakat je, tak cukup satu. Sepatutnya 4 ni. Ini hukum mat sekian. Tak boleh gitu. Nak tengok dari segi pandangan ulama, ya. Okey. Baik. Kemudian Ustaz keluar sikit daripada surah Al-Fatihah, surah Ummul Quran, kita tengok surah yang lain, surah At-Tur. Ustaz kongsikan di sini surah At-Tur, iaitu ayat yang ke-37. Kebetulan bincang pasal sin ni lah, ya. Muka surat 525, kalimah al-musaytirun. Nak bandingkan dengan hafs, ya. Ustaz nak bandingkan dengan hafs. Paling-paling kurang tuan-tuan dan puan-puan secara tak langsung boleh tahu juga hafs. Mungkin sebelum ni tak tahu. Jadi dengan bincang ni kita tahu. Surah At-Tur ayat 37, kalau kita tengok Quran kita, sin tu dia letak bawah sad. Perasan tak? Sin duduk bawah sad. Ni Quran kita ni, bukan Quran Ibnu Katsir ni. Ni Quran hafs.
Sin dia letakkan di bawah sad. Jadi bacaan kita hafz dekat sini surah At-Tur boleh dibaca dua wajah. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak baca dengan sad betul. Amhumul saytirun. Betul juga baca dengan sad. Ataupun kita nak baca dengan sin. Amhumul musaytirun pun betul juga. Ya, kalau kita dengar pembaca baca dengan sin. Musaytirun, jangan kita salahkan dia. Dia baca dengan wajah yang kedua. Okey. Jadi mungkin kita pernah dengar yang bincang ataupun yang sebut secara mudah, kalau sin duduk atas baca dengan sin, kalau sin duduk bawah baca dengan sad, kan biasa dengar gitu juga kan. Tapi tuan-tuan dan puan, untuk surah At-Tur ini walaupun sin duduk bawah sad, mengikut Thariq Syatibi, Hafs boleh baca dua wajah, sama ada dengan sad ataupun dengan sin. Tapi Ibnu Katsir dia beza antara Bazi dengan Kumbul, tak sama ya. Bazi dia baca dengan sad. Amhumul musaytirun, itu Bazi. Kalau Kumbul dia baca dengan huruf sin. Amhumul musaytirun, ya. Itu Kumbul. Lebih hafs lah, dia boleh baca dua wajah. Okey. Baik, selesai Ummul Quran. Yang seterusnya yang Ustaz sebut nak bincang pasal mim. Nak bincang pasal mim ni. Mim yang dalam surah Fatihah tadi, alaihim, dibaca alaihimu tadi, nama mim tersebut adalah mim jamak. Mimul jam'i. Mim jamak, ya. Mim jamak. Okey, mim jamak ni ialah mim tambahan. Dia ni bukan asal kalimah yang terdapat pada kalimah tersebut. Dia merupakan mim tambahan. Mim tambahan. Okey, yang menunjukkan kepada jamak bagi muzakkar. Jamak tu maknanya bilangan ramai. Ya. Bagi lelaki. Dan mim ini dia biasanya terletak selepas daripada salah satu daripada 3 huruf berikut. Biasa dia terletak selepas huruf ha, seperti dalam surah Fatihah, alaihim, ataupun dia terletak selepas huruf kaf yang kita hari-hari sebut assalamualaikum, kan? Ataupun dia biasa terletak selepas huruf ta. Contohnya antum. Jadi nampak tak? Kan 3 huruf ni je, ha, ta dan kaf. Kalau datangnya huruf yang lain, kita dah tak kalau kita berteka-teki tu memang tak teka terus huruf dia mim jamak, taklah, sebab dia bukan huruf sebelumnya bukan ha, bukan ta dan bukan kaf. Ya. Contohnya sebelum mim huruf lam. Confirm bukan mim jamak. Okey. Tapi kalau ha, kalau ta ataupun kaf, dia adalah mim jamak. Kebanyakannya gitu. Kebanyakannya begitu, ya. Baik, kita tengok. Kenapa saya cakap kebanyakan tu? Okey, pertama kita dah kenal mim jamak tadi. Bagi bacaan Ibnu Katsir, dia baca dengan silah. Baca dengan silah mim jamak. Silah mim jamak yang terletak sebelum huruf berbaris. Sama ada huruf tersebut hamzah qata ataupun bukan hamzah qata. Jadi kalau mim jamak bagi Ibnu Katsir, bila Ustaz kata Ibnu Katsir, maknanya siapa? Bazi dengan Kumbul sekaligus lah. Faham tak? Kalau Ustaz kata Ibnu Katsir, maknanya macam Ustaz sebut tadi lah, Bazi dengan Kumbul. Sama bacaannya. Mereka ni baca mim jamak dengan silah. Apa maknanya silah? Silah maknanya ialah kita sambung. Silah maknanya sambung. Sambungkan mim yang mati tu, sambungkan dengan waw mat. Kita bersilaturrahim. Kita menyambung kasih sayang. Itu makna bersilaturrahim. Sambung kasih sayang. Ini bukan makna sambung kasih sayang di sini. Sambung mim tu dengan waw mat.
Ya, jangan terlajak pula. Ini bacaannya apa? Ini bacaannya dibaca dengan silaturrahim. Tak. Bukan bacanya dengan silaturrahim. Dibaca dengan silah mim jamak. Ya. Okey. Contoh ya. Contoh. Ustaz bawa ayat in kuntum, ada mim tu. Mim duduk selepas ta tu. Amantum juga ada mim juga selepas ta. Billah. Kalau kita baca hafs, kita matikan semua mim. In kuntum amantum billah. Maka perbincangannya adalah pada bab mim sakinah kan. Yang kita belajar mim mati, pecah jadi izhar syafawi, jadi ikhfa syafawi, jadi idgham mislain. Itu dalam perbincangan tajwid hafs. Tapi dalam Ibnu Katsir ini, tentang mim jamak ini, dia takkan ada lagi izhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Sebab apa? Dia semuanya hidupkan. Semuanya dibaca silah. Jadi bacaannya bunyi in kuntumu amantumu billah. Bunyikan mu je, bukannya susah. Bunyikan mu je. In kuntumu amantumu billah. Lagi pula kalau kita belajar ataupun talaki guna Quran Ibnu Katsir, memang dia dah siap buat tanda mim jamak itu dia sambung dengan waw mat, waw kecil selepas mim tu. Yang penting kena ingat berapa harakat? 2 harakat je. Ya, 2 harakat je. Jumpa hamzah ke tak jumpa hamzah ke, tetap 2 harakat. Tapi kalau kita waqaf, ya, kalau misalnya kita berhentilah pada mim jamak. Tuan-tuan baca in kuntumu amantum, kalau berhenti matikan mim. Amantum. Jangan berhenti dengan hidupkan mim. In kuntumu amantumu. Tak boleh baca gitu. Contoh Fatihah tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Misalnya nafas habis dekat situ. Maka kita berhenti matikan mim. 'Alaihim. Okey. Kemudian ghairil maghdubi alaihim wala, barulah kita hidupkan semula mim tu dengan sambungkan mim dengan waw mat. Ya. Okey. Baik, cuba perhati ayat yang Ustaz datangkan contoh ini pula daripada surah Al-Maidah ayat 47. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok ayat 47 daripada surah Al-Maidah, ya. Iaitu wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Kalau kita perhati ayat ini, ada 2 tempat yang mana ada 3 tempat yang mana terdapat mim yang mati. Okey. Pertama, wal yahkum. Yang kedua, lam. Yang ketiga, yahkum. Itu semuanya mim yang mati. Ya? Mim yang mati. Baik. Adakah kesemua ini merupakan mim jamak ataupun bukan? Tadi kita hafal. Mim jamak biasa terletak selepas 3 huruf. Pertama ha, kedua ta, ketiga kaf. Jadi tengok di sini mim terletak selepas huruf kaf. Yang lam tu kita dah confirm dah yakin dah itu bukan mim jamak. Sebab bukan daripada 3 huruf tadi. Lam tak termasuk. Jadi yang lam tu terkeluarlah, ya. Lam tu terkeluar, mim tersebut bukan mim jamak. Sekarang ni soalannya pada wal yahkum dengan yahkum. Adakah ianya mim jamak? Kalau orang yang dah tahu bahasa Arab, mungkin dia senang jawab. Dia tahu jawapannya, ya. Kalau kita yang tak tahu maksudnya apa kalimah ini, mungkin kita tersalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah ini mim tersebut bukan mim jamak. Ia adalah mim asal kalimah itu, ya, daripada hukum hakama. Jadi mim ni maksud ustaznya ialah nak ceritakan hati-hati. Kadang-kadang mim tersebut merupakan mim asal kalimah itu, dan ada kala mim yang mana mati itu merupakan mim tambahan ataupun kita panggil mim
jamak. Jadi kalimah inilah ya, kalimah hukum dalam Quran pun ada beberapa tempat yang mana yang perlu kita ambil perhatian supaya kita tak tersalah. Nanti kita faham di sini, ingatkan mim jamak, kita pun baca wal yahkumu ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lamu yahkumu, salah lah. Itu bukan mim jamak ya. Okey, ini mim jamak ni kalau kita tengok dalam bacaan kita Hafs, okey, ataupun Ibnu Katsir, mim ni sudah dibariskan. Dia asalnya mati ni, tapi dah dibariskan. Kenapa bariskan tapi tak adalah waw kecil selepasnya, kerana depannya huruf mati. Maka perlu dihidupkan mim ini dengan baris depan. Sebab tu semua qiraat yang ni bacanya hidupkan mim. Humul fasiqun. Kalau berhenti semua matikan mim. Faulaika hum. Okey. Baik. Rupanya ada tanda bulat. Okey, selesai. Terusnya, kita pergi masuk kepada mad dan qas. Okey, kita ada sikit lagi. Ada tajuk sikit lagi. Lepas mad dan qas ada satu tajuk lagi. Kita nak bincang pada malam ni. Okey, mad dan qas. Panjang pendek. Dalam bab ini, kita hanya bincang dua jenis mad saja. Pertama, mad munfasil, dan Ustaz masukkan mad silah dalam mad munfasil. Okey. Yang kedua, mad muttasil. Okey, yang kedua ialah mad muttasil. Untuk kita baca qiraat Ibnu Katsir, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu dua mad ini saja. Mad munfasil, mad silah tu samalah dengan mad munfasil ya. Yang kedua ialah mad muttasil. Yang lain tu tak dibincangkan. Kenapa? Semuanya sama dengan Hafs. Mad lazim ke, mad badal ke, mad lin, mad arid li sukun, ya, mad silah qasirah, apa-apa mad yang lain lagi lah. Semuanya sama dengan riwayat Hafs. Okey, kita tengok ya, maksud mad. Ini copy paste daripada daripada metodologi yang lalu lah. Ini ulangan semula. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada buku Warash yang buku Ustaz tu, definisi ataupun takrif kepada mad ataupun takrif pada hukum-hukum tertentu itu ada banyaknya dalam buku Warash. Okey, mad maknanya panjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mad yang tiga. Kita kena tahulah mad ni ada tiga aja. Dia tak banyak ya, ada tiga aja. Pertamanya alif. Alif sebelumnya baris atas. Jadilah mad. Kedua waw mati. Sebelumnya baris hadapan. Yang ketiganya ya mati. Sebelumnya baris bawah. Apabila salah satu huruf ini bertemu dengan hamzah ataupun bertemu dengan huruf yang mati, maka jadilah mad yang dibaca dengan panjang. Okey? Ini pengertian mad sebab tajuk mad dan qas. Kalau kita tengok qas pula, qas ini bermakna memanjangkan huruf mad. Huruf mad tadi juga, alif, waw, ya tadi juga. Tapi dengan kadar mad asli iaitu 2 harakat sahaja. Tanpa sebarang penambahan ke atasnya, tak ditambahkan lebih daripada 2 harakat saja. Maka dia menggunakan istilah qasr. Faham? Nak tuan-tuan dan puan-puan faham istilah. Yang ini disebut sebagai, yang panjang lebih daripada 2 disebut sebagai mad. Okey? Mad dan okey. Kita tengok mad muttasil. Ya, mad muttasil. Kalau Hafs, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah tahu Hafs baca berapa harakat Hafs. Kita baca Hafs 4 atau 5 kan. Itu Hafs. Ibnu Katsir dia baca 4 harakat sahaja. Harakat sahaja. Jaa. Ini mad muttasil. Macam mana kenal mad muttasil? Ya, huruf alif bertemu dengan hamzah.
pertemuan ini dalam rumah yang sama. Ya, duduk serumah ni. Alif dengan Hamzah ni, Pak Alif dengan Pak Hamzah ni duduk satu rumah. Dia bertemu. Jadi dia dipanggil mad muttasil. Kalau kita tak tahu ni dia serumah ataupun dua rumah, tuan-tuan dan puan-puan, cara mudahnya tengok Hamzah je. Tengok Hamzah itu ada tiang ke tak ada tiang. Kalau tak ada tiang, dia duduk seorang-seorang tu maknanya dia satu kalimah. Itu cara nak senanglah bagi kita setengah-setengah orang tu yang tahu bahasa Arab, dia senang, dia tahu ini satu kalimah. Kenapa? Ja'a maknanya datang. Datang ni satu kalimah, bukan da satu kalimah, tang satu kalimah lain pula. Tak. Ja'a maknanya datang. Jadi datang tu satu kalimah. Jadi senang kalau orang tahu bahasa Arab. Tapi yang tak tahu bahasa Arab, ada caranya juga kita boleh sehebat dengan orang yang tahu bahasa Arab. Contohnya lah kan. Maknanya walaupun kita tak tahu makna tapi kita boleh teka lah. Boleh teka ini satu kalimah. Dari mana tahu satu kalimah? Hamzah tu tak bertongkat. Tak ada alif bawah dia, tak ada alif atasnya. Biasanya gitu ya untuk mad muttasil. Okey, ini definisinya apabila salah satu daripada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah qata dalam satu kalimah yang saya sebutkan tadi, ya, jaa. Okey. Kita tengok pula yang kedua mad munfasil. Ini penting. Ini kalau baca Ibnu Katsir kena fokus yang ini lah. Mad munfasil. Apa mad munfasil? Mad munfasil ini terjadi ialah apabila salah satu daripada huruf mad. Huruf mad dah sebut dah tadi 3. Alif atau waw ataupun ya. 3 huruf ni salah satunya berada di akhir kalimah. Berada di ujung kalimah. Selepasnya berjumpa dengan hamzah qata. Hamzah qata awal kalimah berikutnya. Maknanya Pak Alif dengan Pak Hamzah ini duduk rumah berbeza. Ya, dia bertemu tapi rumah lain-lain. Buka tingkap dan nampak dia. Soalannya gitu. Jiranlah duduk sebelah-sebelah ni. Ya, berjiran dua ni. Okey. Itu adalah mad munfasil. Jadi mad munfasil ini bagi bacaan Ibnu Katsir, tuan-tuan dan puan semua, panjangnya 2 harakat sahaja. Jadi senanglah kalau kita nak cepat-cepat kan. Nak cepat-cepat baca Ibnu Katsir aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala yang lain lagi tu mim jamak kena ingat. Wala antumu 'abiduna ma a'bud. Jadi 2 harakat saja mad munfasil. Yang penting kita kena kenal ini mad munfasil, ini mad muttasil supaya tak berlaku kesilapan. Tak berlaku kesilapan yang mad muttasil dipendekkan juga 2 harakat ataupun yang mad munfasil dipanjangkan pula 4 harakat. Maka itu berlaku kesilapan. Okey, contohnya inna a'tainaka. Kalau kita guna Quran Hafs, memang dia letak tanda panjang atas alif tu. Kan? Macam-macam namakan tanda panjang tu misai lah, kening lah, ombak dan sebagainya. Jadi tanda panjang yang ada pada alif itu untuk Quran Hafs menunjuk kepada bacaannya panjang 4 atau 5 harakat. Okey, tapi bacaan Ibnu Katsir kalau kita guna Quran Hafs kita kena tahulah. Ini mad munfasil. Macam mana kenal mad munfasil? Senang je. Ya, walaupun kita tak tahu bahasa Arab, kita boleh teka ini mad munfasil. Nampak tak? Selepas alif ada hamzah. Hamzah bertongkat alif. Itu poin dia. Hamzah bertongkat alif. Ataupun atas hamzah ada alif. Itu alamat. Ya, alamat ataupun penandaan bagi menunjukkan kepada ianya adalah kalimah berlainan. Mad dengan hamzah merupakan kalimah berlainan, maka mad munfasil. Jadi walaupun kita guna Quran Hafs, kita baca Ibnu Katsir, kita baca 2 harakat. Inna a'tainakal kautsar. Okey. Inna a'tainakal kautsar. Kalau Hafs panjang. Inna a'tainakal kautsar. Ini kita bincang ni Thoriq Syatibi ya. Jangan pula ustaz saya dengar baca Hafs tu boleh juga 2. Memang itu Thoriq yang lain. Kita Syatibi. Baik.
Kalau kita tengok okey, kita tengok pada Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah juzuk yang ke-6 ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9 ini salah satu kali yang mana jangan tersalah, ya. Kalimah tabu'a yang warna hijau ni, nampak tak? Ni. Ini bukan munfasil. Walaupun hamzah itu bertungkatkan alif. Walau bertungkatkan alif, ia adalah mad muttasil. Ya, ia adalah mad muttasil. Jadi jangan baca 2 harakat. Apa ni, Ibnu Katsir kena panjang 4 harakat. Antabu ismi, ya. Antabu abi ismi, kena 4 harakat. Okey. Baik, ini sebagai contoh je lah. Ustaz tak baca lah rasanya. Contoh tuan-tuan dan puan nak faham tentang mad munfasil, tengok yang ni, yang Ustaz merahkan kalimah ini, qada, depannya ada hamzah. Hamzah ada tongkat, mad munfasil lah tu. Okey. Baik, kemudian yang ni kalimah fi, huruf ya, depannya ada hamzah. Tapi hamzah tak ada tongkat. Hamzah tu tak bertongkat. Cuma tongkat dia duduk sebelah. Hamzah tak bertongkat, tapi tongkatnya duduk sebelah. Alif tu duduk sebelahnya. Ia adalah mad munfasil. Fi tu adalah mad munfasil. Jangan terus cakap ini mad muttasil ni. Kenapa? Ustaz dah ajar tadi formula. Hamzah tak bertongkat, maknanya mad muttasil lah tu. Ada lagi poin, ya. Jangan miss yang ni. Kalaulah hamzah itu tak ada alif bawahnya atau tak ada alif atasnya, tapi alif tu terletak selepasnya, okey, ia adalah mad munfasil. Jadi bacanya pendeklah kalau baca Ibnu Katsir. Yujadiluna fi ayati. Ya. Okey, baik. Ini yang ni fi juga. Yang ni fi juga, yang merah ni fi. Depannya ada hamzah, bawahnya alif. Ini senanglah. Ini memang mad munfasil. Okey. Ustaz tak tahu slide Ustaz ni, masa Ustaz cakap ni slide dah keluar ke belum. Kadang-kadang dia lambat, kadang-kadang on time. Rasanya okey lagi, ya. Okey, baik. Udkhulu abwaba, sama juga yang ni, nampak hamzah atas alif. Ini mad munfasil. Okey, selesai. Kemudian mad silah tawilah, dah tahu mad munfasil berapa harakat, maka mad silah tawilah pun sama dengan mad munfasil. Mad silah tawilah bacaannya ialah 2 harakat. Ya, 2 harakat. Ini ma lahu, walaupun ada misai atas waw ni, sebab kita guna Quran Hafs, kita ngajinya Ibnu Katsir, tapi pakai pula Quran Hafs. Kenapa tak jumpa Quran Ibnu Katsir misalnya, contohnya gitu, ya. Jadi kita dah faham kalau mad silah tawilah dia bacanya dengan 2 harakat juga. Ma lahu afladah, ma lahu afladah. Mad silah tawilah nampak ada waw kecil bawah tu, lepas tu atas tu ada tanda panjang. Tapi kalau dah guna Quran Ibnu Katsir, tanda panjang tu dia tak letak lagi lah. Dia letak waw kecil je. Ya? Okey, selesai. Baik. Ini tajuk yang terakhir untuk malam ni. Kalau sempat, insyaAllah. Kalau tak sempat habis ini, kita sambung untuk minggu yang akan datang. Ini adalah satu tajuk yang mana merupakan hukum yang khusus kepada Ibnu Katsir. Kita nak kenal seorang itu baca Ibnu Katsir tu pada hukum ni lah, ha al-kinayah. Inilah tajuk yang orang panggil hukum yang terkenal dalam bacaan Ibnu Katsir. Okey. Definisi dia sama juga. Ustaz copy paste daripada yang dah dibincangkan dalam Qalun ataupun Warash. Sebab tajuknya benda yang sama, ya.
Ha kinayah ni maknanya ha tambahan. Kalau mim jamak, mim tambahan. Ha kinayah juga ha tambahan. Yang menunjukkan ke kalau mim jamak tadi, mim menunjuk bilangan ramai bagi lelaki. Yang ni hanya menunjuk kepada seorang lelaki. Ya. Ianya juga dipanggil sebagai ha ad-dhamir. Ha dhamir, ya. Bunyinya hu atau hi. Kita baca Quran kan banyak kita jumpa hu, sekejap hi, sekejap hu, sekejap hi. Kadang-kadang kita jumpa ha, ya. Hu, hi, ha. Yang ha kita tak bincang. Yang ha tu dia dhamir bagi perempuan, muannas. Yang ini untuk lelaki. Jadi bunyinya antara hu dengan hi. Okey, nampak tak? Harap-harapnya boleh nampak, ya. Berkenaan dengan bab ini ada beberapa keadaan. Ustaz tak secara mudah tapi rasanya nampak kan Ustaz dah besarkan tu. Okey, ada 4 ya, ada 4 bahagian tentang atau 4 keadaan berkenaan dengan ha kinayah ini. Tentang Al-Quran jumpa ha kinayah ataupun ha dhamir, kita akan jumpa dia berada dalam 4 keadaan. Keadaan pertamanya macam mana? Keadaan pertamanya macam ni, sebelum ha itu ada huruf berbaris. Hurufnya berbaris. Tapi selepas ha, hurufnya mati. Contoh, tengok contohnya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Fokus kepada ha yang baris depan. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ha baris depan. Ha yang baris depan tu dipanggil ha dhamir ataupun ha kinayah. Dia menunjukkan kepada muzakkar, bagi seorang lelaki. Ya. Bagi lelaki lah. Maknanya dalam kaedah bahasa bukanlah hu ini nya, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu maknanya nya atau nya tu kembali kepada Allah. Allah tu bukan lelaki lah, bukan perempuan, tapi penggunaan ganti nama itu untuk Allah dia buat hu ataupun he, ya. Kita tengok hu ini, ha dhamir ini sebelumnya huruf lam. Lam tu berbaris. Selepas hu-nya adalah lam. Selepasnya lam, lam tu mati. Jadi posisinya dia berada di tengah antara huruf sebelumnya berbaris, selepasnya mati. Maka bila keadaan ini, semua qurra, termasuklah Ibnu Katsir, semua qurra pun yang baca dengan silap, semuanya baca pendek. Lahul mulku wa lahul hamd. Tak ada qiraat yang baca lahul mulku wa lahul hamd. Tak ada yang baca gitu. Semuanya baca pendek, semuanya baca tanpa silap. Lahul mulku wa lahul hamd. Okey? Keadaan yang ialah terletak di antara huruf mati. Ha posisinya di tengah, sebelumnya mati, selepasnya juga mati. Jadi contohnya apa? Contohnya fihil Quran, sebelum ha huruf ya, selepas ha huruf lam. Yang ni juga semua qurra ada yang baca lah. Tak ada yang baca macam ni. Fihil Quran, tak ada baca gitu. Fihil Quran, tetapi dia hanya tasbuh. Fihil Quran, fihil Quran. Ini contoh, banyak lagi kalimah-kalimah yang lain ya. Tempat-tempat yang lain. Okey, selesai nombor 2. Nombor 3 ada umumnya gitu. Nombor 1, nombor 2-nya memang kebanyakan qiraat sama saja. Yang ketiga ini, yang ketiganya ialah posisinya berada di tengah, sebelumnya berbaris, selepasnya juga berbaris. Jadi dia semuanya berbaris, kiri kanan semuanya hidup. Kiri kanan, tengok kan kiri dia orang sebelah tu
tengok yang sebelah kanan masih hidup lagi, mana kiri kanan tu hidup. Ya. Okey. Bagi yang ni contohnya la tuharrik bihi, tengok bihi, fokus kepada hi. Bihi lisanak lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi yang ni semua qurra. Bila keadaan yang ketiga ini semua qurra mereka kebanyakannya lah ya, membaca dengan silah. Silah maknanya apa? Kena baca sambungkan ha itu dengan mat. Sambung dengan ya mat ke ataupun dengan waw mat. Mengikut huruf ha tu barisnya baris apa. Kalau baris bawah sambung dengan ya. Kalau ha tu baris depan dengan waw. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang bih tu kita berhenti, matikanlah bih. Kalau sambung hidupkan balik. Ya, itu semua qurra. Walaupun ada tempat ada juga ya. Yang terakhir alhamdulillah sempatlah ni kita habis. Sebelum posisinya ha berada di tengah, sebelum ha tu mati ya, tapi selepasnya berbaris. Fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin. Ha fokus pada hi itu sebelumnya ya. Selepas ha huruf ha baris depan huda. Fihi huda. Kalau hafs kita baca pendek ha tu. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Touch and go. Fihi huda. Tapi kalau Ibnu Katsir dia kena baca panjang hi tu. Kena silahkan ha. Hanya Imam Ibnu Katsir. Hanya Imam Ibnu Katsir untuk pattern ini yang mana dibaca dengan silah 2 harakat. Sebab itu kita kata hanya Ibnu Katsir, maknanya kalau orang itu baca macam ni, dzalikal kitabu la huda, dia panjangkan hi. Fihi hudan lil muttaqin. Confirm itu Ibnu Katsir dia baca tu. Ya, confirm. Pendek, sekejap panjang, sekejap pendek. Dia panggil Ibnu Qatsir. Kalau orang Kelantan dia faham. Ibnu Qatsir. Kak Anita dia faham ya, Kak Anita. Dia tak baca Ibnu Katsir, dia baca Ibnu Qatsir. Kenapa? Qatsir ni maknanya apa yang nak cakap? Qatsir ni hentam lah. Rasanya apa Kak Anita tak datang tu istilah. Qatsir. Ikut dan Ustaz. Ikut dan. Kata ikut dan tu bahasa standard ke bahasa mana tu? Ikut dan lah Qatsir. Bukan standard juga. Ikut dan tu Kelantan lagi tu ikut dan Qatsir. Hentam je lah makna soal lagi tu ya? Ibnu Qatsir. Sekarang ni bukan Ibnu Qatsir yang kita nak baca, kita nak baca Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir. Okey, dalam ayat Al-Quran, banyak-banyak ayat Al-Quran, satu tempat dalam surah Al-Furqan ayat 69 Imam Hafs sama dengan Ibnu Katsir. Dalam banyak-banyak ayat pattern nombor 4 ini, keadaan 4 ini, satu tempat sahaja riwayat Hafs yang bersepakat dengan Ibnu Katsir. Kalau ikutkan tak perlu baca silah, tapi bacaan Hafs kita mengikut Tariq Syatibinya, bacaannya adalah dibaca dengan silah. Wa yakhlud fihi. Tengok fihi sama dengan fihi. Perkataannya sama. Tapi di sini dibaca dengan silah. Kenapa? Mengikut periwayatannya begitu. Dia Hafs ambil daripada Asim, ambil daripada gurunya, guru sampai Rasulullah. Di sini dibaca panjang. Wa yakhlud fihi muhana. Kalau kita perasan tengok tu selepas ha kan ada ya. Ya, tapi kalau yang mungkin setengah-setengah pembaca dia tak perasan benda tu, dia terus saja melanggar aje. Wa yakhlud fihi muhana. Dia baca Hafs. Wa yakhlud fihi muhana. Salah di sini. Dia kena panjang.
Dan Ibnu Katsir memang panjang di sini. Wa yakhluqi hada. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir ni sambungannya lagi apapun Ustaz pembincangan kita sampai di tentang ha al-kinayah, berakhir di ha al-kinayah. Kita dapat sampai satu tajuk yang mana memang khusus kepada Ibnu Katsir. Nampak dah tentang apa yang kita bincang tadi tentang basmalah, dah faham basmalah sama dengan hafs dia, senang. Ya, kemudian tentang mim jamak. Mim jamak dia macam kolon lah. Kolon ada juga baca mim jamak mati dan silah, tapi dia hanya satu wajah silah. Kemudian kita bincang tentang mad muhsin. Rupanya dia baca pendek je, 2 harakat ya. Mad silah tawilah pun sama. Kemudian kita bincang yang akhir tentang ha al-kinayah ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang kita kongsikan pada malam ni, insya-Allah. Dan nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Wah, bagus ya malam ni, tidak ada apa-apa soalan, lancar je, macam highway je Ustaz jalan. Okey. Okey, baik, setakat itu dulu. Kita jumpa pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami, ya Allah. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami tahu daripada Quran. Berilah kami kekuatan, ya Allah, agar kami dapat baca Quran, dapat belajar Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.